Bismillahirrahmanirrahim. Pada siri yang lepas kita dah bincangkan tentang solat sunat fajar atau solat sunat sebelum subuh. Maknanya solat sunat fajar ni maknanya 2 rakaat sebelum subuh, yang kita tahu pahalanya besar, menyamai dunia dan isinya. Berkenaan dengan solat sunat Isra', an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ghadata fi jama'ah summa qa'ada yazkurullah hatta tab'anu'a syamsu summa shalla ra'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammatin. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan solat subuh berjemaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, kemudian mendirikan solat 2 rakaat iaitu solat sunat Isra', maka seolah-olah dia mendapatkan pahala mengerjakan sekali haji dan umrah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pahala haji dan umrah yang sempurna. Ya, ni Isra'. Isra' ni solat sunat syuruk. Biasa kita dengar solat sunat duha, waktu syuruk. Macam mana kita nak tahu syuruk? Untungnya kita sekarang ni dalam siapa yang ada apps telefon ke, kadang ada jam digital tu, dia masukkan sekali dengan waktu syuruk. Ya, panduan kita nak beramal ni, yang pertama selepas solat subuh, sama ada di masjid ataupun di rumah. Kita semayang jemaah ke, semayang ke rumah sendiri ke, duduklah berzikir atau mendengar majlis ilmu sehingga terbit matahari, iaitu masuk waktu syuruk. Ni untuk kalau orang dengan kuliah subuh, sementara nak waktu subuh tu bolehlah dia duduk kejap sementara tunggu syuruk tu kan. Sampai waktu syuruk terus bangun, lepas habis kuliah tu masuk waktu syuruk. Sebab tu kalau orang kuliah, kita akan berhenti waktu syuruk supaya bagi peluang pada jemaah untuk solat sunat, solat sunat Isra' ataupun syuruk. Apabila masuk waktu syuruk, iaitu lebih kurang 1 jam 20 minit selepas masuk waktu subuh, mengikut perhitungan moden. Kita subuh pukul apa? Katakanlah 6.20 sekarang ni, katakanlah ya. Maka lebih kurang 1 jam 20 minit, 7.40 macam itulah waktu syuruk, mengikut hitungan moden. Tunggulah sekitar 16 atau 17 minit lagi untuk mendirikan solat sunat Isra'. Ia bermakna solat sunat Isra' paling awal dikerjakan setelah berlalu 1 jam 37 minit daripada masuk waktu subuh. Bukannya macam kita solat masuk waktu je terus solat. Solat sunat syuruk ni, dia bukan 7.30 waktu syuruk terus kita solat. Tak, tunggu sedikit. Syuruk tu maknanya lebih kurang 15 minit, 16 minit baru kita buat solat sunat syuruk. Dia bukan waktu tepat tu, ya. Tempoh boleh solat sunat syuruk ni dia tak panjang pun. Dia lebih kurang 15 minit je sebelum masuk waktu duha pula. Antaranya ia boleh dilakukan antara 2 atau 4 ataupun 6 rakaat, terpulang pada kita mana kita sempat. Ya, apa ganjaran pahala dia? Disebut dalam hadis ini, barang siapa yang mendirikan solat subuh berjemaah, solat subuh berjemaah dulu, kemudian dia duduk berzikir pada Allah. Duduk kan, kalau orang yang tak ada urusan, tak kerja, bolehlah ya, duduk zikir-zikir pada Allah Ta'ala sehinggalah matahari terbit. Kemudian terus buat solat sunat 2 rakaat solat Isra', maka dia dapat pahala seolah-olah pergi haji dan umrah. Pergi haji dan umrah. Kata Nabi, pahala haji dan umrah yang sempurna, tamattu'. Macam tu lebih kurang kata Nabi SAW. Maknanya kita ada peluang, kalau kata cuti satu hari, orang yang tak bekerja ke apa ke, kita ambil kesempatan ni. Nak pergi umrah setiap kali mungkin tak ada peluang, nak pergi haji setiap kali pun kadang-kadang sekali pun tak tahu lagi dapat ke tidak. Tapi ini pahala menyamai buat ibadah umrah dan haji. Amalan yang sedikit, pahala berganda. Ni kita boleh amalkan ya. Cara-cara solat sunat Isra'. Sebelum mendirikan solat sunat Isra', bacalah dahulu doa ini. Antaranya, Alhamdulillahillazi
aqalana yawmana hadza wa lam yuhlikna bizunubina. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hari ini kepada kami dan tidak membinasakan kami kerana dosa-dosa kami. Ini antara panduan. Adapun sekiranya tak hafal pun tak ada masalah, bacalah doa apa pun. Kemudian lafazkan niatnya, usalli sunnatal isra' ra'ataini lillahi ta'ala. Macam biasa solat sunat lah. Sahaja aku solat sunat isra' 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Pada antara yang disarankan pada rakaat pertama, selepas Al-Fatihah baca Al-Kafirun. Rakaat kedua selepas Al-Fatihah baca surah Al-Ikhlas. Kemudian solat kita terus doa lah macam biasa. Banyak doa-doa yang ditulis, kita amalkan. Apa saja doa pun boleh. Ya, ini adalah panduan-panduan yang diberikan. Ya. Selain daripada itu, dalam waktu subuh ni juga kita doakan satu doa. Riwayat At-Tabrani, ya. Barang siapa yang baca doa ini setiap kali lepas subuh dan setiap kali lepas solat maghrib, macam tadi maghrib kan. Ada ulama kata sekali pun cukup. Ada yang kata 40 kali baca doa ni. Ada yang kata 100 kali. Terpulang pada kita. Kalau rasa tak sempat, sekali pun cukup lah, ya. Apa doa dia? Doa ni ialah Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Doa ni kita amalkan. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkatilah aku saat aku mati dan sesudah aku mati. Barang siapa yang mengamalkannya setiap kali lepas subuh dan selepas maghrib, maka matinya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, insya-Allah. Ini salah satu kaedah untuk mendapatkan husnul khatimah. Selain daripada doa yang kita baca Allahumma tahti bila Nabi husnul khatimah, kita minta husnul khatimah, kita minta jauh daripada su'ul khatimah. Ini antara doanya, ya. Boleh amalkan riwayat Tabrani, yang mana amalan ini diamalkan oleh para alim ulama dahulu sehinggalah sekarang. Memang doa yang ringkas tapi besar maknanya, kerana kelebihannya ialah mati dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Ini yang kita nak, ya. Baik, berbalik kepada tadi, faedah ataupun cara supaya mudah-mudahan doa kita diterima dalam solat sunat Isra' ni. Rendahkan hati. Yang pertama, rendahkan hati dengan merasakan penuh kehinaan dan kelemahan sebagai hamba Allah, dan merasakan keagungan, ketinggian dan kehebatan Allah. Di samping bersangka baik dengannya yang maha mendengar segala doa dan mengabulkan segala permintaan. Kita nak berdoa ni, minta doa ni dengan rasa rendah diri, kehinaan, rasa diri kita kerdil, hamba Allah yang bersungguh-sungguh nak minta pada Allah yang maha agung ni. Kadang-kadang ada orang doakan, adab kita kadang-kadang berdoa pun tak betul. Memanglah kita tak baca doa, imam yang baca doa, tapi doa kita sebelah tangan kanan, sebelah kiri main handphone, scroll. Banyak orang macam tu kan. Doa Allahumma, imam baca doa, scroll main handphone. Jadi bukan doa yang baik, adab yang baik. Bahkan mungkin tak akan dapat pun apa yang didoakan tu, sia-sia lah. Ini kita kena ubah, ya. Prinsip doa ni ialah merendah diri, betul-betul doa pengharapan macam kita nak minta sesuatu pada orang. Adakah kita nak satu pada orang sambil yang lain kita buat perkara yang lain? Ini orang yang nak bagi pun rasa macam tak nak, kan? Dia hilang mood dia nak bagi. Ini kita depan Allah Ta'ala kena minta dengan penuh kehinaan dan kelemahan sebagai hamba Allah. Angkatlah kedua-dua belah tangan separas bahu. Antaranya ialah angkat tangan separas bahu. Antara adabnya, ya. Kadang kita berdoa, kita lemah letak kat atas paha je kan, macam ni kan. Adab kita kan. Kita nak minta pada Allah ni, tangan kita pun lemah macam ni. Jadi kita mana Allah nak bagi? Angkatlah begini. Maknanya permohonan kita tolong dah bagi ya Allah. Macam tu dah umpamanya, ya. Ada ulama kata antara su'ul adab dalam doa ialah kita letak kat atas paha, berselingkuh macam ni kan. Inilah kita ada adab kan. Kita nak minta, jadi minta bersungguh, angkat separas bahu. Begitulah keadaan kita bila berdoa. Mulakan dengan pujian Allah. Ni antara adabnya ialah jangan terus minta ya Allah gunakanlah kesihatan Allah. Adabnya ialah puji Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Antaranya, ya. Mulakan dengan puji Allah, kemudian selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Lebih sempurna lagi jika berselawat ke atas baginda, ahli keluarganya dan para sahabat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Antaranya
Kita selitkan doa selawat, memuji kepada Allah, selawat kepada Rasulullah dan para sahabat dan juga keluarganya. Kemudian istighfar dulu. Lepas itu beristighfar terlebih dahulu daripada segala dosa dan kesalahan. Antaranya sebelum kita berdoa, Astaghfirullahaladzim, 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 baru kita berdoa. Kemudian barulah memohon apa sahaja hajat dan permohonan kepada Allah dengan rasa kehinaan seorang hamba yang mengharapkan belas kasihan Tuhannya, di samping berbaik sangka kepadanya. Baru dah mohon, dah kita istighfar, kemudian kita puji Allah, kita selawat pada Nabi, pada sahabat semua, barulah kita minta apa kita nak dengan penuh pengharapan, bersungguh-sungguh. Bukannya dalam keadaan hati kita kelai nak baca pun, walaupun doa tu doa bahasa Arab yang biasa kita baca, tapi dalam keadaan laju Allah Rabbana hablana min zawjina amin. Jadi pun tak ni kan. Jadi kita tak bersungguh-sungguh, seolah-olah macam nak bagi-bagi, tak nak bagi, sudah macam tu. Tak ada pengharapan kita pada tahajat kita. Kemudian tutuplah doa dengan selawat. Sekali lagi, kerana menurut riwayat hadis, doa yang tidak dibuka dan tutup dengan selawat akan bergantung-gantung di antara langit dan bumi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Itu antara penutup dia. Kita berselawat pula, ya. Setelah berdoa, bersangka baiklah kepada Allah yang Maha menerima segala hajat dan permohonan hamba-hambanya. Sangka baiklah Allah jawab doa kita, ya. Jangan kita baca doa yang mencincai je. Dan antara adab juga dalam doa, sebelum kita tutup doa kita, bacalah doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Antaranya, ya. Barulah kita tutup. Kemudian kita sangka baik, Allah kabulkan doa kita. Baik, itu panduan dalam solat sunat Isra', dan juga dalam doa tadi juga boleh menjadi panduan untuk setiap kali kita berdoa. Baik, hadis yang ke-18, solat sunat duha. An Abi Dzar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amru bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa yujzi'u min zalika ra'atani yarka'uhuma min ad-duha. Daripada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang kamu wajib untuk bersedekah. Setiap ruas tulang kamu, setiap inci tulang kita ni wajib bersedekah. Maka setiap tasbih adalah sedekah, subhanallah. Setiap tahmid adalah sedekah, alhamdulillah. Setiap tahlil adalah sedekah, la ilaha illallah. Setiap takbir adalah sedekah, Allahu akbar. Menyuruh melakukan kebaikan yang ma'ruf adalah sedekah, dan melarang daripada melakukan kemungkaran adalah sedekah. Dan cukuplah semua sedekah itu ditutupi dengan 2 rakaat yang dilakukan dalam solat duha. Riwayat Muslim dan Abu Daud. Maknanya kita ni kena membalas sedekah atas sebab nikmat yang Allah bagi kepada kita. Setiap sendi tulang yang Allah bagi kepada kita ni, nak bayar tak mampu, maka kita sedekahlah. Antaranya ialah berzikir, tahlil, tahmid, tasbih, takbir. Kemudian penutup bagi segala sedekah itu ialah kita mendirikan solat sunat duha. Solat sunat duha ni pandangan kita ialah siapa yang buat solat sunat duha murah rezeki dia. Kita fikir begitu, ya. Tapi hakikatnya ialah sebagai tanda kita bersedekah atas sebab nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita. Hadis lain tentang kelebihan solat sunat duha, ia termasuk wasiat Nabi SAW. Sayyidina Abu Hurairah berkata, "Awsani Khalil bisalasin la ada'uhunna hatta amut. Sawmi salasah ayyami min kulli syahrin wa salati duha wa naumin ala witri." Kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan 3 perkara kepadaku. Berpuasalah 3 hari setiap bulan. 3 hari ni bila? Hari putih 13, 14, 15 kan? Bulan Islam lah.
13, 14, 15. Melaksanakan solat duha dan solat witir sebelum tidur. Muttafaqun alaih. Riwayat juga Abu Daud, Tirmizi dan An-Nasa'i. 3 perkara ni Nabi kata janganlah kamu tinggalkan puasa 3 hari dalam setiap bulan. Hari putih lah 13, 14, 15. Kita dirikan solat duha kalau boleh setiap hari, ya, 2 rakaat, 4 rakaat ataupun 12 rakaat antaranya, kan. Ikut kemampuan kita lah, berapa banyak kita boleh ada kesempatan. Tak mampu 12, 2 rakaat pun jadi dah, ya. Dan witir sebelum tidur. Nabi tak pernah tinggalkan solat witir sebelum Nabi tidur. Ya, tak mampu kita nak buat 3 rakaat, buat 1 rakaat. Dia ganjil, witir ni ganjil. Ya. 1 rakaat macam mana? 1 rakaat lah saja aku solat sunat witir, 1 rakaat kan Allah Ta'ala. Lepas tu solat macam biasa, salam, settle. Kalau boleh buat 3 rakaat lagi bagus, ya. Ada riwayat kata 3 rakaat ni sekali jalan, 3 rakaat salasah rakaat hati. Cuma tak ada tahiyat awal. Jangan sama macam solat maghrib. Kita boleh buat sekali jalan. Dan ada kata kena buat pecah. Buat 2 rakaat, dah habis salam, 1 rakaat pula sampai. Maknanya ikut pada kita lah, mana kita nak ikut, mana-mana pun betul juga, ya. Dan perkara kedua, hadis berkaitan dengan solat duha ni, dosa-dosa diampunkan. Rasulullah SAW bersabda, Man khafazu ala syuf'ati duha ghufirati zunubuhu wa in kanat misla zabadil bahr. Barang siapa yang menjaga solat duha, diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Solat duha ni siapa yang jaga dia, bukan buat sesekali, menjaganya setiap kali buat. Janganlah tinggal, ya. Diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Buih lautan berapa banyak boleh kira tak? Tak boleh kira. Sentiasa ada je, kan. Habis dah buih tu, tarik balik ombak, datang lagi buih baru. Maknanya kita punya dosa ni berterusan. Maka sebanyak buih lautan itu semuanya ampunkan dosa-dosa kita. Orang yang menjaga solat duha, kita fikir solat duha ni murah rezekinya, sebenarnya dia mengampunkan segala dosa kita. Buatlah perkara ini. Yang ketiga, kelebihan solat sunat duha, dibina rumah di dalam syurga. Allahu Akbar. Daripada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari yang meriwayatkannya secara marfu' sampai kepada Rasulullah SAW, Man shalla duha arba'a wa qabla al-ula arba'a bunya lahu baitun fil jannah. Sesiapa yang solat duha 4 rakaat dan sebelum zuhur 4 rakaat, akan dibina sebuah rumah untuknya di dalam syurga. Hadis riwayat At-Tabrani. Barang siapa yang menunaikan solat sunat duha 4 rakaat dan solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat, dia dibina sebuah rumah untuknya di dalam syurga. Banyak rumah kita nak, itu baru sekali. Kalau kita tak lagi, takkan henti rumah kita ada kat syurga. Banyak sangat rumah ni, Allah nak bagi, ambil sajalah peluang kita, ya. Panduan beramal, setelah solat sunat isyraq 2 atau 4 rakaat, berehatlah sebentar. Kalau kita ni ada masa lapang lepas subuh, kita zikir panjang-panjang, kemudian masuk waktu syuruk, kita tunggu kejap, kemudian mendirikan solat sunat syuruk 2 atau 4 rakaat, kemudian kita berehat kejap, masuk waktu duha, kita solat duha bermula sama dengan waktu solat sunat isyraq dan berakhir sebelum masuk waktu zuhur. Maknanya kita boleh buat duha ni sama dengan waktu solat sunat isyraq. Dia boleh sekali jalan, tapi jangan sekali kan lah, jarakkan sedikit, ya, waktu dia tu. Kemudian sebelum masuk waktu zuhur, duha ni panjang juga waktu dia. Boleh untuk mendirikan terus solat sunat duha sebaik sahaja masuk waktu solat sunat isyraq. Nampak gedip-gedip tu kan? Boleh, ya. Tanpa melakukan solat sunat isyraq pun tak apa, terus buat duha pun boleh. Walau bagaimanapun, lebih afdal melakukan solat sunat isyraq terlebih dahulu, kemudian barulah solat sunat duha. Lebih afdal buat macam tu dulu, ya. Ambillah peluang waktu syuruk. Kalau kita ada kesempatan, buat solat sunat syuruk dulu, kemudian baru buat duha. Sekurang-kurangnya solat duha 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Ini yang boleh kita amalkan, ya. Panjang waktu duha tu.
Kalau rasa tak sempat tengah hari tu, kita waktu rehat, boleh buat duha lagi. Waktu yang paling sesuai untuk solat sunat duha ini, dia di antara matahari tu dah naik sikit. Kalau waktu timing kita ni macam pukul 8.30, cantik dah tu, 8.30 sampai pukul 10.30, itu waktu dia cantik lah duha, hak duha ya. Baik, cara solat sunat duha sama macam solat sunat yang lain. Kita lafazkan niat, usalli sunnata duha ra'ataini lillahi ta'ala. Saja ku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Antara surah yang disyorkan kepada kita, rakaat pertama lepas surah Al-Fatihah, Asy-Syams wa duhaha ya, ataupun surah Al-Kafirun. Rakaat kedua selepas Al-Fatihah, surah Ad-Duha wa duha, ataupun surah Al-Ikhlas. Ini antara yang disyorkan pada kita ya. Lepas salam tu, bacalah tasbih banyak-banyak. Antara tasbih yang disyorkan, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim adada khalqillahi wa bidawami mulkillah. Antaranya tasbih sebanyak 10 kali ya. Kita kalau tak pandai tengok tasbih macam ni, tasbih biasa dah lah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baca 10 kali kan. Kemudian barulah kita berdoa. Macam mana doa yang biasa kita dengar lagu tu lah, Allahumma inna duha aduhauka. Tak pandai nyanyi kan. Bagus juga kalau orang buat nasyid macam tu, senang kita nak ingat kan. Kita dengar budak-budak nyanyi, kita ikut dah, wal bahauka, kita nyanyi kan. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu kan, keindahannya keindahanmu, kecantikannya kecantikan. Tapi slow lah, janganlah nyanyi di depan anak buah saya apa tu mak kan. Perlahan dah. Sebab kita kalau nak baca saja mungkin takut terlupa. Takut doa tadi. Bila nyanyi baru teringatkan. Lama-lama insya-Allah dekatlah benda tu pada kita ya. Baik, itu solat sunat duha. Ada soalan setakat ni sebelum kita masuk perkara yang seterusnya? Baik. Perkara yang ke-19, solat 4 rakaat sebelum, yakni qabliyah. Qabliyah tu sebelum zuhur, dan 4 rakaat selepasnya, ba'diyah. Ni banyak orang tinggal, dia ingat 2 rakaat je. Sebenarnya 4 rakaat solat sunat ni. An Ummi Habibah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul man shalla 4 raka'atin qabla zuhri wa 4 ba'daha haramahu Allahu 'ala an-nar. Daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya barang siapa yang mengerjakan solat 4 rakaat sebelum zuhur qabliyah dan 4 rakaat selepasnya ba'diyah, Allah akan mengharamkan neraka baginya. Riwayat An-Nasa'i. Kita minta pada Allah, ya Allah jauhkan aku daripada api neraka. Itu doa. Antara usaha kita ialah kita buat amalan sunat. Ini laluan ni antaranya. Sebelum waktu solat zuhur, lepas dah azan tu, buat solat 4 rakaat. 2 rakaat lah. Dan 2 rakaat salam, kemudian kita beri sekali lagi 2 rakaat. Solat zuhur ke, solat Jumaat ke, kita buat macam tu. Lepas habis salam, lepas habis solat zuhur, dah zikir, dah witir, dah wirid, dah doa semua, bangun 4 rakaat lagi solat sunat ba'diyah. 2 rakaat. Barulah kita ada usaha nak jauhkan diri kita daripada neraka. Ni kita takut neraka, bukan, tapi tak ada usaha. Bukan setakat 4 rakaat sebelum 4 rakaat selepas, 2 rakaat pun malas kan. Ni orang kita kan. 2 rakaat pun malas kan. Tapi kita nak macam-macam pada Allah, nak hindar daripada neraka, tapi usaha tu tidak seperti mana yang diminta ya. Baik, panduan beramal cara solat sunat rawatib sebelum zuhur. Rawatib ni qabliyah dan ba'diyah. Ada 2 cara mengerjakannya. Cara pertama, kita boleh buat 2 rakaat. Macam biasalah solat sunat. Cara kedua, 4 rakaat sekaligus pun boleh. Cuma tak ada tahiyat awal. Jangan buat tahiyat awal. Lepas sujud yang rakaat kedua terus bangun, jangan berhenti ya. Baik, tapi cara yang paling disarankan ialah 2 rakaat. Itu lebih baik ya. Cara pertama 2 rakaat, kita baca usalli sunnata zuhri ra'ataini qabla
Antara rakaatain ni lillahi ta'ala. Kita baca solat sunat sebelum zuhur pun boleh, tak baca sebelum zuhur pun tak apa. Saja pun solat sunat zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Maknanya sebutan qabliyah ataupun ba'diyah ni, ini terpulang pada kita. Niat kita dah menentukan kita solat apa ketika tu. Ya. Setelah salam, bangun lagi untuk mengerjakan 2 rakaat lagi dengan lafaz niatnya tanpa menyebut qabliyah lagi. Lepas salam terus buat solat sunat az-zuhri rak'ataini lillahi ta'ala. Surah yang pertama antara sanakan Al-Kafirun, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas. Kalau nak baca, kalau tak baca pun tak apa, solat sunat, ya. Baik. Cara kedua, 4 rakaat sekaligus. 4 rakaat sekaligus. Usalli sunnat az-zuhri 4 rakaatin qabliyah lillahi ta'ala. Qabliyatan lillahi ta'ala, saja aku solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Rakaat pertama Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. 4 kul tu kita baca, ya. Untuk cara kedua ni boleh pilih sama ada melakukan tahiyat awal ataupun tidak. Namun sebaiknya tidak ada tahiyat awal. Terus dia buat. Takut dah macam solat zuhur pula. Nanti orang tengok, dah sembahyang zuhur dah. Orang tak tahu pula kita dah sembahyang sunat je. Jika tak baca apa-apa surah pada rakaat ketiga dan keempat pun tak mengapa, ya. Ni antaranya. Cara solat sunat rawatib selepas zuhur ba'diyah tu pun sama juga macam yang tadi. Niat pun sama juga. Dan kita teruskan sehinggalah selesai, ya. Baik, itu solat sunat rawatib 4 rakaat, ya. Kalau kita tahu solat sunat rawatib ni, subuh dia tak ada sesudah, dia ada sebelum je. Solat sunat subuh, barang siapa yang mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, dia mendapat seolah-olah dunia dan isinya, sah pahala. Barang siapa yang mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, maka dia diharamkan daripada api neraka. Ni kelebihan dia, kan? 4 rakaat. Maknanya 12 rakaat lah termasuk solat zuhur. Asar dia ada sebelum 4 rakaat. 4 rakaat boleh, 2 rakaat pun boleh. Ya, tapi selepas asar tak ada solat sunat asar. Maghrib, ada ulama kata sebelum pun boleh. Ada juga kata tak perlu, sebab maghrib ni singkat. Lepas azan terus qomat. Tapi dah jadi huruf tempat kita ni, kebiasaannya kita buat solat dulu. Buatlah solat 2 rakaat, 2 rakaat. Isyak begitu juga 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, antara banyak kelebihan dia, nanti kita akan sampai ke bab yang itu pula. Ya. Insya-Allah. Kemudian kita ambil pula solat 4 rakaat sebelum asar. Tadi kita sebut solat 4 rakaat sebelum zuhur, ni asar pula. Ani Ibni Umar radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu amra'an shalla qabla al-'asri 4. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu berkata Rasulullah, daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati orang yang solat 4 rakaat sebelum asar. Nabi pernah doa secara khusus orang yang solat sunat 4 rakaat sebelum asar. Antara hadis lain menyebutkan keutamaan solat ini, man shalla 4 rakaatin qabla asri haramallahu badanahu 'alan nar. Solat, siapa yang solat 4 rakaat sebelum asar, Allah akan mengharamkan badannya daripada api neraka. Ini antara perkara. Tadi dah buat dah. Usaha kita sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur 4 rakaat, maka diharapkan neraka bagi kita. Asar pula 4 rakaat sebelum asar kalau kita buat, maka didoakan oleh Nabi supaya Allah merahmati dia. Urusan dia senang aja apa buat. Smooth dia, tenang aja apa yang dia buat setelah itu. Perjalanan dia tu selesa je. Ya. Dan selain daripada itu, Nabi juga kata orang yang menunaikan 4 rakaat sebelum asar diharamkan badannya daripada api neraka. Usaha kita, tuan-tuan. Kita nak buat apa lagi? Nak kata bangun tahajud, takut kita pun tak buat, tak mampu, kan? Jadi waktu solat asar tu ada kesempatan, kita selitkan jugalah. Kalau dah biasa dengan 2 rakaat, tambah lagi 4 rakaat. Tahun baru ni kita cuba azam macam tu juga. Ya. Kalau sebelum ni tak pernah langsung buat apa solat rawatib, masuk waktu asar terus sembahyang asar, tak adalah buat qabliyah ke, tak ada pernah solat lain buat ba'diyah ke. Mulakan dengan 2 rakaat je dulu. Kalau rasa tak mampu, ya. Kadang orang kita ni dia nak buat yang wajib tu.
Jadi kalau baru nak solat rawatib, baru nak belajar-belajar, buat 2 rakaat je dulu. Jangan paksa diri terus 4 rakaat. Tapi kalau kita ada keinginan, ada rasa mujahadah, boleh istiqamah, maka buatlah 4 rakaat. Yang penting istiqamah. Antara tanda Allah Ta'ala redha pada kita dan antara tanda Allah Ta'ala tidak benci pada kita ialah dia istiqamahkan kita dengan amalan yang baik, amal soleh yang baik, dan sehinggalah kita kekal sehingga akhir hayat. Tanda Allah benci kita ialah dia menghilangkan nikmat istiqamah kita dalam amal kita sehingga kita lupa nak buat amal soleh kita. Kita tengok apa amal kita yang dulu waktu kita biasa buat, tiba-tiba sekarang tak buat dah. Maknanya adalah benda yang Allah Ta'ala murka pada kita. Istighfar pada ya Allah, dulu aku selalu rajin sembahyang sunat, kenapa malas sangat? Ini mesti ada dosa-dosa kita. Tapi kalau kita istiqamah aja, ini tanda Allah redha pada kita. Dia dapat dirasai, tuan-tuan. Seperti mana orang yang merasakan dia ni layak ke syurga atau ke neraka. Sebenarnya memanglah kita tak layak kata aku nak ke syurga, tak layak. Tapi kita boleh merasainya dengan amalan kita. Maknanya kita sendirilah, bukan niat kita nak riak ke apa. Kita rasa diri kita, aku ni belum cukup lagi amalku, aku rasa belum layak lagi aku masuk syurga. Kita yang bernilai diri kita ni takat mana, kan? Orang lain boleh tengok luaran, tapi kita ni dalam kita tahu, ya Allah, aku ni orang luar nampak aku macam baik je, tapi aku ni tak layak masuk syurga lagi, ya Allah, kan? Maknanya bila kita fikir macam tu, kita tambah lagi amal soleh, kita buat lagi benda-benda yang mendatangkan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, panduan beramal solat sunat rawatib ialah cara pertama 2 rakaat, cara kedua 4 rakaat sekaligus. Mula-mula kerjakanlah dahulu 2 rakaat dengan lafaz niat usolli sunatal asri ra'ataini lillahi ta'ala. Saya aku solat sunat asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ini kalau kita buat yang 2, kemudian dah salam, bangun sekali lagi, buat lagi 2 rakaat. Sama saja kaedah dia. Untuk cara ini boleh juga buat 4 rakaat sekaligus. Usolli sunatal asri 4 rakaatin lillahi ta'ala. Untuk cara kedua ni boleh pilih sama ada melakukan tahiyat awal ataupun tidak. Tapi kebiasaannya orang tak buat tahiyat awal, terus saja. Jika tidak membaca apa-apa surah pada rakaat ketiga dan keempat, pada cara kedua ni pun tak mengapa. Tak buat, tak baca pun tak apa, ya. Baik. Dan juga kita ambil sikit lagi solat sunat, solat 4 rakaat selepas isyak, ba'diyah pula 4 rakaat. Lepas isyak ni cuba kita buat, ya. Dia ada perbahasan dia lah, ya, tentang 4 rakaat ini. Antaranya ialah kalau kita lepas isyak terus balik, pun boleh buat kat rumah. Kenapa kita nakkan di rumah kita pun ada amalan solat? Buat 4 rakaat di rumah pun boleh. Kalau rasa macam nak buat 2 rakaat sini, kat rumah nanti 2 rakaat lagi pun boleh. Kalau takut nanti kang balik rumah kang dah nak makan pula, nak TV lah, apa-apa semua kerja lain pula, buat siap-siap kat sini. Kadang-kadang suasana tu, ya, kita kat sini suasana beribadah, tapi kalau kat rumah suasana lain pula, kan, dengan anak lagi, dengan gangguan TV apa semua. Jadi fokus tu tak ada. Selesaikan kat sini semua. Dan pun boleh ikut pada keselesaan kita. Kerana kata Nabi SAW daripada riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu, barang siapa yang solat isyak secara berjemaah, man salla isya'i fi jama'ati wa salla 4 raka'atin qabla an yahruja minal masjid kana ka'idli lailatil qadr. Barang siapa yang solat isyak berjemaah ni, solat 4 rakaat selepasnya, sebelum dia keluar daripada masjid, adalah pahalanya sama seperti melakukannya pada malam Qadar, Lailatul Qadar. 4 rakaat selepas solat isyak nilainya sama macam kita dirikan malam Lailatul Qadar. Nak kejar Lailatul Qadar kadang-kadang tak dapat. Orang kata Ramadan kali ni Lailatul Qadar malam ke-21, malam 23. Kita pun kejar setiap malam ganjil, ya? Tapi tak tentu lagi kita dapat ke tidak. Tapi 4 rakaat sesudah isyak sebelum kita balik daripada masjid ke surau ni, pahalanya menyamai kita buat malam Lailatul Qadar. Allah, pahalanya menyamai 1000 bulan ibadah, kan?
solat sunat, solat pada malam Lailatul Qadar pahalanya menyamai 1000 bulan. Pahalanya Allah besar, ya. Para ulama mengatakan, mengertikan solat sunat 4 rakaat selepas isyak ini tidak mutlak mesti solat isyak berjemaah dalam masjid. Ia juga boleh dilakukan di rumah atau tidak secara berjemaah berdasarkan keumuman hadis yang lain, ya. Maknanya mana-mana pun boleh. Nak solat di rumah boleh, di sini pun boleh, kata orang ulama lain, ya. Jadi insya-Allah kita sekarang itulah fokusan kita pada malam ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. Tak dapat semua pun, sikit-sikit pun jadilah, ya. InsyaAllah kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Hamd. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafii khusr, illal amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.